Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 5? Hari ini kita akan buat ulang kaji UPKK 2021 pelajaran Jawi dan Khot UPKK 0501. Baik. Apabila mendapat kertas soalan, seperti biasa, anak-anak hendaklah membaca semua arahan yang terkandung di muka surat hadapan. Ya. Baik. Ini adalah contoh kertas soalan percubaan ujian penilaian kelas KAFA 2019 bagi daerah Kelang. Mata pelajaran Jawi dan Khot UPKK 05-01. Arahan, jangan buka soalan atau jangan buka kertas soalan ini sehingga diberitahu. 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan. Okey, ni dia kotaknya ya. Nombor kad pengenalan, tulis nombor kad pengenalan kamu. Jangan kalau tulis nombor 2, tulis betul-betul nombor 2. Kalau kosong, tulis betul-betul bentuk nombor kosong. Jangan pula nombor tulis kosong tapi bentuk macam nombor 6. Ataupun buat nombor 3 tapi bentuk macam nombor 8. Jadi buat betul-betul bentuk huruf tu. Ya, kemudian angka giliran. Okay, B040100. Ni kod untuk daerah SRA Sijangkang ya. Kemudian tambahlah dengan angka giliran kamu. Mungkin ada yang sampai calon kita ada 528 calon. Jadi kena tulislah. Kalau nombornya 528, tulis 528. Tapi ni Umi tulis 101. Ni maknanya angka giliran dia 101. Okey? Tulis betul-betul ya bentuk tulisan tu. Kalau huruf B, tulis betul-betul bentuk B. Jangan pula jadi macam huruf B tapi bentuknya macam nombor 8. Jadi tak naklah. Okey, baik. Nombor 2. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian. Bahagian A, Jawi 45 soalan. Bahagian B, Khot 15 soalan. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam tulisan Jawi. 4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas soalan ini. Kertas ini mengandungi 7 halaman bercetak. Baik. Kita pergi kepada bahagian A, soalan Jawi. Ya, 70 markah daripada soalan Jawi. Okey, lihat. Soalan 1 hingga soalan 10, 10 markah. Arahan, bulatkan jawapan yang betul. Jadi kamu hendaklah bulatkan pada jawapan yang betul. Tak nak 3 segi, tak nak 4 segi, tak nak tanda raih, tak nak pangkah. Jawapan kamu hendaklah dibulatkan. Okey, baik. Soalan yang pertama. Okey. Wahyu diturunkan melalui malaikat Jibril. Antara alif, ba, jim, dal, yang manakah ejaan malaikat yang betul? Ya, ba. Ya, ejaan malaikat yang betul ialah yang ba. Dan nombor 2. Persembahan tarian itu sangat menarik. Tarian antara alif, ba, jim dan dal. Yang manakah ejaan tarian yang betul? Ya, jim. Nombor 2. Ali menjual burger di pasar malam. Baik. Macam mana nak eja burger? Kalau ikut ejaan dia B-U-R-G-E-R. Jadi untuk mencari ejaan Jawi kita guna padanan huruf. Ya, padanan huruf. Jadi macam mana? B tukar pada ba, U tukar pada waw, R tukar pada ro, G tukar pada ga, E
bunyinya Jadi tak ada hurufnya. Dan R tukar pada ro. Jadi ba, waw, ro, ga, ro. Burger. Mana yang sama dengan tulisan merah tu? Ya, jawapannya dal. Kita pergi kepada soalan yang keempat. Umat Islam wajib beriman dengan apa dan qadar? Jawapannya qada. Baik, yang mana satukah jawapan yang betul untuk ejaan qada? Alif, qaf, dot, alif, hamzah di bawah alif. Ba, qaf, dot, alif, hamzah setara. Jim, qaf, dot, alif, hamzah di atas alif. Dal, qaf, dot, alif, hamzah suku, 3 suku. Jadi, jawapan ejaan yang betul ialah qaf, dot, alif, hamzah setara. Baik, kita lihat pada nombor 5. Ali membeli alat tulis di kedai Pak Abu. Yang manakah ejaan alat yang betul? Okey, eja alat A-L-A-T. L-A alif, alat L-A-T, K-V-K. Jadi A digugurkan. Jadi ejaannya ialah alif lam ta. Tapi ta yang mana? Ta marbutah atau ta maftuhah? Ya, jawapannya ta buka atau ta maftuhah. Nombor 6. Lakukan sesuatu dengan hati yang ikhlas. Yang manakah ejaan ikhlas yang betul? Alif, alif kha lam sad, ba alif ha lam alif sad, jim alif kha lam alif sad, dal alif ya kha lam alif sad. Jadi jawapan yang betul ialah jim alif kha lam alif sad. Nombor 7, tanda soal, tanda seru dan koma. Tanda-tanda di atas adalah contoh bagi tanda apa? Alif ayat, ba bacaan, jim huruf, dal perkataan. Ya, atas tu adalah tanda-tanda bacaan. Nombor 8. Sis, bergama engkau, apa aku? Baik, alif memarahi. Yalah, orang marah mesti cakap cis, bergama. Macam tu ya. Ba, menghormati. Takkanlah orang menghormati kita nak cakap cis. Tak logik kan? Jim, menyukai. Orang suka kita cakap cis pun tak logik. Dal, menziarahi. Menziarah ni perkara baik. Takkanlah kita nak ciskan orang kan? Jadi, jawapan yang betul atau yang sesuai ialah memarahi. Cis, tergamak engkau memarahi aku. Ya. Okey, nombor 9. Ibu bekerja di klinik. Klinik, ya. Klinik. Kalau ikut ejaan K-L-I-N-I-K. Klinik. Jadi, klinik ni adalah pinjaman bahasa Inggeris. Bila pinjaman bahasa Inggeris, dia K belakang sekali tu dia gunakan huruf kaf. Jadi, ejaannya kaf, lam, ya, nun, ya, kaf. Yang lain, yang jim tu qaf. Jadi, jawapan yang lebih tepat ialah alif. Nombor 10. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Okey, yang pertama taksi, X, van. Ini semua nama kenderaan. Jadi kita lihat, apakah perkataan yang sesuai dalam kotak tanda X? Baik, alif, bas. Okey, bas dalam bahasa Inggeris pun bas kan? Okey, ba, kereta. Kereta dalam bahasa Inggeris? Kereta kan? Ya, car. Baik, jim, kapal terbang. Kapal terbang dalam bahasa Arab bukan kapal terbang, disebut aeroplane. Dal, kapal laut. Kapal laut rasanya ship ya. Okey, minta maaf lah ya. Bahasa Inggeris Umi ke laut. Okey, baik. Jadi jawapan yang memang makna bahasa Inggeris pun sebut sama dengan bahasa Melayu ialah bas. Jadi jawapannya alif. Pergi ke soalan yang seterusnya.
Soalan 11 hingga soalan 15. Kalau kamu betul untuk soalan ni, kamu akan dapat 5 markah. Baik, dia kata apa? Tulis kata dasar pada perkataan yang bergaris. Okey. 11. Sekolah saya berdekatan dengan kubur. Jadi apa yang kita perlu buat? Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan ialah buang imbuhan awalan ber. Kemudian, buang juga imbuhan akhiran an. Okey, jadi tinggal dal kap ta. Jadi ejaannya dal kap ta buka atau ta maftuhah. Nombor 12, Ahmad mendapat kejayaan yang cemerlang. Okey, tindakan yang pertama, buang imbuhan awalan ke. Kemudian, buang pula imbuhan akhiran an. Ya, mana kita semua imbuhan kita kena buang. Baru dapat kata dasar. Jadi kata dasarnya ialah jaya. Ahmad mendapat jaya yang cemerlang. Ya. Jadi, ejaan jaya yang sebetulnya macam mana? Okey, jim alif ya, jaya. Nombor 13. Majlis pembukaan sungguh meriah. Baik, pertama tindakan kita buang imbuhan awalan pem, kemudian buang imbuhan akhiran an. Jadi, buka. Kata dasarnya buka, tapi ejaan yang sebenar macam mana? Ba, waw, kaf sahaja. Okey, nombor 14. Sabar dengan ujian Allah. Apa yang langkah yang kita perlu buat ialah buang imbuhan akhiran. Sini sebab tak ada imbuhan awalan, jadi kita buang yang akhiran saja. Jadi alif bau jimya je yang tinggal. Jadi ejaan uji yang sebenar ialah alif bau jimya. Nombor 15. Memasak adalah kegemaran Fatimah. Baik, apa langkah yang kita perlu buat? Yang pertama, gugurkan imbuhan ke. Awalan ke, kemudian gugurkan juga imbuhan akhiran an. Okay, jadi yang tinggal ialah gemar. Gemar yang betul ialah ga, mim, ro. Gemar. Baik, seterusnya. Kalau kamu betul semua, kamu boleh dapat 5 markah dekat soalan ni ya. Okey, kemudian nombor 16. Tulis tanda bacaan di tempat yang betul. Okey, yang pertama, koma. Yang kedua, titik. Noktah. Yang ketiga, pembuka kata, tanda soal dan tanda seru. Baik. Kamu dikehendaki menulis tanda bacaan di tempat yang betul. Tengok nombor 16. Kuala Lumpur ialah ibu negara Malaysia. Okey, jadi apa tanda bacaan yang betul? Ya, noktah. Nombor 17. Hendaklah berusaha, berikhtiar dan berdoa kepada Allah. Okey, apakah tanda bacaan yang sesuai di dalam kotak tersebut? Ya, koma. Itu untuk memisahkan antara dua perkara ya. Dia kalau dia sebut 2-3 perkara, dia ada koma kat situ. Baik, nombor 18. Ibu suka menonton rancangan ketuk-ketuk Ramadan. Apakah tanda bacaan yang sesuai di kotak tersebut? Ya, pembuka kata. Nombor 19. Wah, tingginya bangunan parlimen itu. Baik, wah kat situ. Jadi, apakah tanda bacaan yang sesuai? Ya, tanda seru kerana wah tu antara tanda-tanda perkataan seru, ya, kata seru. Baik, nombor 20. Di manakah adik kamu bekerja? Okey, baik. Untuk soalan di manakah, siapakah, bilakah, bagaimanakah, bila ada kah, confirm. Ya. Itu adalah soalan untuk kata tanya. Bila kata tanya, maka tanda yang sesuai ialah tanda soal. Baik, kalau kamu betul semua, maka kamu dapat 5 markah. Nombor 21.
Soalan 21 hingga 25, 10 markah. Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang sempurna. Baik, nombor 21. Roboh, teguh, bercerai, bersatu. Apakah ayat yang betul untuk kata-kata tersebut? Baik, yang kita lihat. Bersatu, okey. Bersatu, teguh, bercerai, roboh. Okey, itulah jawapannya ya. Kita susun bersatu, teguh, bercerai, roboh. Baik, nombor 22. Kesihatan menjaga kita hendaklah. Jadi jawapannya yang betul ialah kita hendaklah menjaga kesihatan. 24. Bismillah dengan mulakan pekerjaan. Apa ayat yang sesuai? Ayat yang sempurna. Iaitu memulakan pekerjaan dengan bismillah. Nombor 24, jujur dengan laksanakan tugas. Jawapan yang sesuai atau jawapan yang betul, laksanakan tugas dengan jujur. Nombor 25, sebahagian iman daripada malu. Jadi jawapan yang betul, malu sebahagian daripada iman. Baik, kalau kamu betul semua, dapatlah 10 markah. Seterusnya. Dilarang membuang sampah tadi. Ayat kehendak. Siapakah yang meninggal? Ada tanda soal di situ. Maka, dia adalah ayat tanya. Kemudian nombor 28. Itu pokok rambutan. Itu adalah ayat penyata. Nombor 29. Wah, cantik sungguh baju itu. Bila ada perkataan wah, amboi, adoi, itu semua dan nampak ada tanda seru, maka itu adalah ayat seru. Nombor 30. Ibu tidak membeli ikan di pasar. Apa dia? Itu adalah ayat nafi. Sebab ada perkataan tidak di situ. Jadi itu adalah ayat nafi. Okey. Inilah yang ditunggu-tunggu ya. Soalan 31 hingga 35. Rumikan ayat berikut. Nombor 31. Ya, kita disuruh rumikan. Jadi, macam mana? Sikap. Okey, eja sikap. SICKAP, kap, sikap. Membazir. MEM, bazir. ZIR, amalan. AMALAN. Syaitan. SYAITAN. Satu titik. Okey, baik. Dalam soalan 31, ada tulisan syaitan di situ. Syaitan kena letak nama, kena letak huruf besar pada huruf S tu. Kenapa? Kerana dia merupakan nama khas. Ya, kemudian S sikap tu tadi, kenalah gunakan juga huruf besar. Sebab apa? Kerana ia adalah permulaan kalimah. Jadi, tulis huruf besar. Seterusnya, nombor 32. Hidup harmoni sesama insan. Hidup harmoni sesama insan. Macam mana ejanya? Hidup. HIDUP, hidup. Harmoni, HARMONI, sesama insan. Okey. Tengoklah kat situ ya. Okey, seterusnya soalan. Okey, untuk soalan 33. Hargailah jasa pejuang kemerdekaan. Baik. Hargailah H tu kena huruf besar. Jasa pejuang kemerdekaan. Baik, kat sini. Kamu tengok ya. Hargailah jasa pejuang kemerdekaan. Kalau ikutkan pejuang kemerdekaan tu nama khas. Sebab dia kira nama khas lah. Ya. Okey, nama khas ke nama am macam itulah. Tapi sepatutnya huruf P tu huruf besar ya. Sebab dia bila membabitkan kata khas atau kata am, kita memang kena P-nya kena huruf besar. Okey. H tadi huruf besar dan pejuang P-nya tu huruf besar. Kemerdekaan tak payahlah. Okey.
Baik. Nombor 34. Orang tua perlu dihormati. Ejaannya, orang tua perlu dihormati. Orang tua perlu dihormati. Gunakan padanan huruf pun boleh, tapi biasanya dah tak ada masalah lah untuk untuk merumikan. Okey, nombor 35. Pokok kelapa banyak kegunaan. Pokok, P-O-K-O, kekok. Jadi P huruf besar. Sebab apa? Sebab di permulaan kalimah. Okey, baik. Kalau kamu betul semua, dengan huruf besarnya, dengan titiknya semua cukup, maka kamu dapatlah markah 10. Ingat, kalau misalnya sepatutnya dia huruf besar tapi huruf kecil. Contoh macam tadi, Umi punya jawapan, P-nya huruf kecil kan? Kat situ dia akan tolak markah. Kira salah lah. Sebab dia punya tata bahasanya tak betul. Okey. Dia bila Rumi, dia kenalah ikut betul-betul. Ejaan tata bahasa Melayu macam mana? Okey. Soalan nombor 36 hingga 40. Jawikan perkataan berikut. Nombor 36, jam loceng. Macam mana eja jam lonceng? Okay, jim, mim, jam, lam, waw, ca, yang loceng. Nombor 37, ibu misali. Ibu misali, eja ibu, alif ya, bawau, ibu misali, mim, sim, alif, lam, ya, misali. 38, sahabat. Baik, eja sahabat. Sod, ha, alif, bata, maftuha. Okay, kemudian baik, ba, alif, hamzah, Yaakob. Nampak kat situ hamzah saya buat setara. Kalau ikut kaedah Jawi yang terbaru 2021 ni, semua hamzah adalah setara. Dia dah tak ada lagi hamzah tiga-tiga suku tu, dah tak ada. Ya, semuanya sebaris saja hamzahnya. Ya, ingatkan tu ya. Tak kira lah ejaan bahasa Inggeris ke, ejaan bahasa Arab ke, hamzahnya terletak di setara. Sama dekat huruf yang lain. Dah tak ada istilah tiga suku ya. Okey, baik. Seterusnya nombor 39. Senyum selalu. Eja senyum. Sin, ya, nya, waw, mim. Selalu. Sim, lam, alif, lam, waw. Selalu. Nombor 40. Rengan tulang. Eja rengan, roy, yang anu rengan. Tulang, waw, lam, tulang. Okey, habis untuk ni. Kemudian pada seterusnya iaitu kefahaman. Soalan 41 hingga 45, 10 markah. Baik. Untuk kefahaman, Umi harap kamu kena jawab mengikut tata bahasa Melayu. Maksudnya, bila jawab soalan kefahaman, kamu kena ambil sebahagian daripada soalan untuk dijadikan sebagai kepala jawapan. Boleh ingat? Baik. Jadi contohnya soalan pertama. Soalan pertama dia kata, di manakah Pak Hamzah tinggal? Jadi jawapannya, okey, kamu boleh cari jawapan. Biasanya soalan pertama berada di perenggan pertama. Kebiasaannya. Ya, kalau Umi dah tengok-tengok soalan-soalan, ya, kebanyakannya memang gitu. Soalan pertama biasanya jawapan berada di perenggan pertama. Jadi kalau kat sini dia tanya di manakah Pak Hamzah tinggal. Jadi kamu kena ambil daripada bahagian soalan Pak Hamzah tinggal. Pak Hamzah tinggal di Felda, Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor. Kena jawab macam tu ya. Okey, baik. Nombor 42. Apakah sifat Pak Hamzah dalam bertani? Kita lihat. Ni soalan nombor 2. Kebiasaannya terdapat dalam perenggan yang kedua. Jadi kita tengok. Ada? Ya, ada. Beliau merupakan seorang petani yang gigih dan rajin. Nampak? Jadi, cara nak jawabnya sifat Pak Hamzah dalam bertani ialah gigih dan rajin. Kita ambil sebahagian daripada soalan.
Ingat petikan tu kamu kena baca tau. Jangan tak baca. Oh, mentang-mentang Umi kata, okey, soalan 1 berada di perenggan pertama. Jadi kamu baca ikut soalan. Jangan. Kamu kena bacalah daripada mula sampai habis petikan tu dulu. Barulah jawab soalan. Lepas tu nanti baru dibandingkan balik. Okey, boleh ya? Jangan buat macam Umi ni. Okey, nombor 43. Senaraikan 3 sayuran yang ditanam oleh Pak Hamzah. Okey, kita lihat kat situ kat mana jawapannya. Selepas daripada jawapan kedua tadi, ada kat situ dia tulis. Kan? Dia kata, banyak buah-buahan dan sayuran yang ditanamnya dijaga dengan rapi dan hidup subur. Antaranya ialah kangkung, terung, bendir, jagung, kacang panjang. Okey, tu ya. Jadi, kamu tulis senaraikan 3 sayur yang ditanam oleh Pak Hamzah. Okey, sepatutnya kamu kena tulis macam ni. 3 sayuran yang ditanam oleh Pak Hamzah ialah, kena tulis macam tu ya. Tapi ni dia tak ada tinggalkan ruang langsung. Terus sajalah jawab kangkung, terung, kacang panjang. Tapi kalau jawab periksa UPKK nanti kena jawab 3 sayuran yang ditanam oleh Pak Hamzah. Pandai-pandailah kamu nak selitkan kat mana ruangan tu. Ya? Baik, nombor 44. Apakah pepatah yang sesuai bagi petikan tersebut? Okey, kalau kat sini dia kata apa? Pepatah yang sesuai ialah, dia kata siapa yang menuai sesuai dengan pepatah, siapa yang menuai akan mendapat hasilnya. Dan beruntunglah siapa yang berbudi pada tanah. Ini jawapan yang ni. Jadi, kita tulis pepatah yang sesuai bagi petikan tersebut ialah siapa yang menuai akan mendapat hasilnya. Nombor 45. Tulis 2 jawatan yang disandang oleh Pak Hamid di kampungnya. Baik. Sekarang kita tengok selepas daripada jawapan tadi tu, itu mungkinlah adalah jawapan bagi soalan 45 ni. Jadi kamu kena ambil sebahagian daripada soalan. Jawatan yang disandang oleh Pak Hamzah ialah, nampak tak kat situ Umi dah ada tulis. Barulah tulis jawapan yang ada ni. Sebagai ketua blok 1, Imam. Tu. Boleh? Baik, selesai untuk soalan Jawi. Masuk kepada bahagian B iaitu hot. Baik, untuk soalan hot nombor 46 hingga 50, 10 markah, dia suruh suaikan jenis hot berpandukan jawapan yang diberi. Baik, nombor 46. Sebelum saya bagi jawapan, Umi nak tanya balik. Ingat lagi tak apa Umi punya penerangan? Nak kenal macam mana bentuk-bentuk hot nasah, hot rik'ah ataupun hot sulus. Sebenarnya kita boleh kenal. Macam kamu nak kenal perempuan macam mana? Oh, perempuan pakai tudung, pakai macam ni kan. Jadi, macam tu juga dengan hot nasah, hot rik'ah dan hot sulus. Mereka ada tulisan jenis-jenis hot ini ada bentuk-bentuk dia. Ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri untuk hot tersebut ya. Okey, untuk hot nasah. Apa ciri-ciri hot nasah? Hot nasah ni ialah hot yang biasa kamu jumpa. Contoh tengok dalam soalan, tu soalan, arahan soalan ya. Itu semua adalah menggunakan hot nasah. Okey, boleh? Baik, kemudian hot sulus. Ciri-ciri hot sulus ni macam mana? Hot sulus ni dia tajam-tajam, runcing, panjang, kurus. Boleh dapat? Hot sulus, ya. Tajam, runcing, panjang, kurus. Itu Umi punya. Umi suka gunakan kurus sebab apa? Kurus sulus. Ya. Jadi, ciri-ciri tu ingatkanlah. Boleh? Hot sulus, apa dia tadi? Tajam, runcing, panjang, kurus. Ciri-ciri hot sulus. Jadi, kita tengok. Kemudian, yang ketiga, hot rik'ah. Macam mana ciri-ciri atau sifat-sifat hot rik'ah? Hot rik'ah ni biasanya dia pendek-pendek, hitam, tebal, kontot.
Kontot pendek lebih kurang kot. Tapi ialah dia tebal. Tulisannya masih tebal. Kemudian gelap, hitam. Ya, gemuk-gemuk. Macam tu. Okey. Jadi, dah boleh dapat ciri-ciri dia. Baik, jadi sekarang kita lihat. Nombor 46. Sopan santun. Macam mana kamu lihat sopan santun tu? Dia bentuknya macam biasa kita tengok kan. Jadi sopan santun tu termasuk dalam hot nasa. Peribadi mulia. Cuba kita tengok peribadi mulia tu. Huruf wawnya tu tengok. Runcing, tajam. Lepas tu lam tu tinggi, kurus ya. Kurus. Lepas tu apa lagi? Panjang. Ya. Jadi bila kita tengok kat situ apa dia? Yang ciri-ciri tadi Umi sebut. Panjang, tajam, runcing, kurus. Ya, dia adalah hot sulus. Nombor 48, okey kita tengok macam mana tu bentuknya. Dia tebal, gelap, ya. Tulisannya tebal, gelap, hitam, ya. Maknanya antara tulisan tu dia paling hitam. Itu kentut-kentut, ya. Gemuk-gemuk, ya. Jadi itu adalah hot rig. Nombor 49, okey kita tengok juga ciri-cirinya. Yang pertama dia kontut-kontut, ya. Lepas tu tebal, hitam, ya. Itu adalah hot rika. Kemudian yang terakhir, nombor 50, badan sehat. Badan sehat ni tengok, kita tengok bentuk tulisannya tu macam yang biasa kita tengok. Sama dengan arahan. Ya, jadi itu adalah hot nasa. Baik, Umi harap apa yang Umi berikan tadi, ya ciri-ciri itu dapat membantu untuk kamu mengesan ataupun mengenal pasti hot nasa, hot rika atau hot sulus. Baik, kita pergi kepada seterusnya. Untuk 51 hingga 60, 20 markah, kamu kena tulis semula hot di bawah mengikut contoh yang diberi. Baik, nombor 51 tu. Itu jenis hot apa tu? Ada panjang, kurus, ya. Panjang, kurus. Kemudian runcing. Itu adalah hot sulus. Jadi kamu kena salin semula ikut hot sulus. Jangan dia bagi contoh hot sulus, kamu pergi buat hot nasa. Itu dah salah. Sebab bila kamu tulis betul ikut kaedah yang dia bagi, maknanya kalau suruh tulis hot nasa, kamu tulis hot nasa. Bagi hot sulus, kamu tulis bentuk hot sulus. Dekat situ dah ada markah. Kalau markah 20, kamu dah ada 10 markah. Macam tu. Okey, kemudian barulah dia akan cek pula kekemasan, teknik, kaedah. Ya, boleh faham ya? Mana salin semula ikut seperti contoh, kamu akan dapat 10 markah. Okey, baik. Nombor 52, makanan halal. Tu, okey, tengok kat situ pun bendanya tu runcing, tajam, kurus. Ya. Jadi itu ialah hot sulus juga. Jadi kena tulis juga macam mana contoh, iaitu tulislah makanan halal tu dalam bentuk hot sulus. Nombor 53, solat tahajud. Pun tengok bentuknya. Dia tajam, kurus, panjang, ya. Jadi itu adalah hot sulus. Jadi kamu kena tulis juga bentuk macam seperti yang ditunjukkan, iaitu dengan menggunakan kaedah hot sulus. Nombor 56, ni bentuk tulisan yang biasa kita tengok, iaitu hot nasa. Jadi tulislah menggunakan hot nasa. Nombor 55, tajam, runcing, kurus. Ini adalah ciri-ciri hot sulus. Jadi kamu kena contoh ikut kaedah hot sulus. Okey, kemudian nombor 56, bijak bistari. Ini tulisan hot biasa atau hot nasah yang biasa kita tengok. Nombor 57 pun tulisan hot nasah yang biasa kita tengok. Jadi tulislah bentuk hot nasah ya. 58 pun hot nasah. Jadi tulis semula dalam bentuk hot nasah. Nombor 56 hot sulus, tulis semula dalam tulisan bentuk hot sulus. Nombor 60 hormat menghormati adalah hot sulus. Maka kita tulislah dalam bentuk kaedah hot sulus. Baik, selesai untuk soalan hot. Jadi
Umi harap apa yang Umi terangkan di sini dapat membantu anak-anak semua dalam menjawab soalan percubaan UPTT 2021 nanti yang akan kamu hadapi pada minggu hadapan bermula pada 6 hari bulan 9. Dengan ini Umi doakan semoga anda semua maju jaya dan dapat menjawab soalan dengan baik dan memperolehi keputusan yang cemerlang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.